Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah, edisi Jumaat 17 April 2020. Istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-15 berlangsung dengan lancar semalam. Selaras perintah kawalan pergerakan, upacara berlangsung selama 45 minit dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ia termasuk pematuhan jarak sosial, imbasan suhu badan dan penyediaan kabin semburan sanitasi. Seramai 50 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN menghadiri persidangan tersebut. Manakala 4 lagi ADUN iaitu Wakil Rakyat Suk, Kawang, Nebawan dan Sibuga tidak hadir bersebab. Persidangan turut dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Datuk Mahiruddin dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal. Sidang Dun Sabah ke-15 yang sebelum ini ditetapkan berlangsung selama 5 hari dipendekkan 3 hari disambung pada 20 dan 21 April. Sementara itu, ketika ditemui RTM, Datuk Muhammad Syafiee berkata sidang DUN tidak boleh ditangguhkan kerana artikel 21 Perlembagaan Negeri Sabah menyatakan ia perlu diadakan dalam tempoh 6 bulan selepas persidangan terakhir pada November tahun lepas. Dalam memenuhi dua-dua perlembagaan ini, iaitu kita hadapkan pada hari ini dan kita pendekkan waktu dan masa dia. Iaitu kebiasaan kita adakan sidang Dewan 1 hari tempoh daripada pagi sampai ke petang dan sampai ke malam. Tapi pada kali ini cuma setengah hari saja. Dalam majlis berasingan, Ketua Menteri mengagihkan penutup hidung dan mulut serta cecar pembasmi kuman sumbangan kerajaan negeri kepada ADUN yang hadir. Setiap wakil rakyat menerima 50,000 helai penutup hidung dan mulut. Selepas pelaksanaan pakej bantuan COVID-19, Sabah Wike, Kerajaan Negeri kini dalam proses menyediakan pakej rangsangan ekonomi Sabah kedua. Ia bertujuan merangsang pertumbuhan serta mengukuhkan lagi daya tahan ekonomi negeri berikutan penularan wabak COVID-19. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin berkata, objektif utama pakej kedua berkenaan adalah untuk menyuntik keyakinan para pelabur dan komuniti perniagaan terhadap pertumbuhan ekonomi negeri sebaik sahaja tempoh Perintah Kawalan Pergerakan berakhir. Langkah itu perlu bagi membantu pelabur dan komuniti perniagaan bukan sahaja dalam usaha pemulihan, malah memastikan perkembangan dan kesinambungan hala tuju perniagaan mereka. Tun Dr. Johar menyatakan demikian ketika menyampaikan ucapan dasar kerajaan sempena pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Dun Sabah kali ke-15 di Dun Likas, Kota Kinabalu. Menurutnya, Pusat Kawalan COVID-19 Sabah telah dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan penting bagi pihak kerajaan negeri, penyelarasan pelaksanaan bantuan dan tindakan serta menyelaras maklumat dan status semasa ancaman wabak COVID-19 di Sabah. Dalam pada itu, Tun Dr. Johar menyatakan Sabah menyasarkan tempoh 5 tahun bermula tahun ini untuk mencapai status kerajaan pintar digital. Ke arah itu, kerajaan negeri melaksana pelbagai penambahbaikan perkhidmatan bagi mengurangkan karenah birokrasi. Sementara itu, kerajaan negeri komited untuk meneruskan polisi agar kawasan hutan yang mempunyai nilai biologi tinggi dijadikan sebagai kawasan perlindungan penuh TPA tidak kurang daripada 30% keseluruhan keluasan negeri menjelang tahun 2025. Menurut Tun Johar, setakat ini keluasan hutan yang telah diisytiharkan sebagai TPA telah mencapai 1.9 juta hektar sekaligus menjadikan Sabah sebagai negeri dengan kawasan TPA terbesar. Tun Johar dalam ucapan dasar kerajaan sempena pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Dun Sabah berkata, bagi melindungi kawasan TPA ini, Jabatan Perhutanan Sabah telah menubuhkan skuad penguatkuasaan, taktikal, operasi dan perlindungan. Kerajaan negeri juga akan mengukuhkan pelaksanaan pengurusan hutan mampan dengan membuat penilaian terhadap pencapaian kemajuan semua pemegang lesen perjanjian pengurusan hutan mampan. Ia bagi memastikan pemaju komited untuk mengurus kawasan untuk jangka masa panjang dan bukan hanya fokus kepada eksploitasi. Program-program berkaitan pemulihan semula hutan dan perlindungan spesies ikonik dan unik juga akan diteruskan dan diperbanyakkan.
Sebanyak 3 kes baharu positif COVID-19 dicatat semalam, menjadikan jumlah keseluruhan 288 kes di Sabah. Manakala 10 kes sembuh menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh dan discharge hospital seramai 135 orang. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Kota Kinabalu mencatat 2 kes baharu, sementara Keningau 1 kes. Pesakit sembuh masing-masing 1 di Tuaran dan 9 orang di Tawau. Dari segi statistik, Tawau mencatat jumlah tertinggi iaitu 79 kes, diikuti Kota Kinabalu yang kini zon merah dengan 42 kes, Lahad Datu 39, Sandakan dan Tuaran masing-masing 20, Kinabatangan 19, Keningau 12 dan Penampang 11 kes. Sementara itu, Beaufort 10 kes, Kunak dan Putatan masing-masing 8, Kota Belud 5, Sipitang dan Papar masing-masing 4 kes, Tambunan 3, Ranau dan Semporna masing-masing 2 kes. Angkatan Tentera Malaysia ATM menyokong usaha kerajaan melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam memutuskan rantaian penularan COVID-19. Pelanjutan itu sejajar dengan situasi kes positif COVID-19 semasa yang masih menunjukkan peningkatan dan memerlukan kawalan. Panglima Divisyen Kelima Infanteri Kem Lokawi Major Jeneral Datuk Muhammad Hafizuddin Jantan berkata pelaksanaan PKP bermula dari tahap 1 hingga tahap 3 menunjukkan tahap pematuhan rakyat Sabah terus meningkat iaitu 97% setakat ini. Ia berdasarkan laporan Polis Diraja Malaysia PDRM Sabah. Namun, masih ada sebahagian rakyat negeri ini ingkar mematuhi PKP berdasarkan kes tangkapan PDRM sebelum ini. Kepada ketua keluarga, awasilah pergerakan anak-anak masing-masing. Berdoalah mengikut agama dan percayaan masing supaya kita semua terpelihara daripada jangkitan COVID-19 ini. Beliau ditemui pemberita RTM di Kem Lokawi, Kota Kinabalu. Mengenai anggota ATM yang bertugas sepanjang PKP, katanya setiap anggota ATM perlu mematuhi prosedur operasi standard ditetapkan termasuk menggunakan peralatan perlindungan diri sebelum bertugas. Hampir 1,000 anggota ATM bertugas di 40 sekatan jalan raya SJR daripada 77 SJR di seluruh Sabah. Polis Sandakan menahan 55 individu yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 3 di sekitar Bandar Sandakan semalam. Daripada jumlah itu, 48 lelaki manakala 7 lagi wanita. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamid berkata kesemua individu berkenaan ditahan menerusi operasi disertai 54 pegawai dan anggota penguatkuasa PKP selepas didapati melakukan kesalahan mengikut Seksyen 22 Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jadi pada petang ini kita dah mengadakan operasi di sekitar Bandar Sandakan dan hasilnya kita dah jaya menangkap lebih kurang 55 orang. Pecahan dia 38 warga negara dan 17 bukan warga negara. Dan daripada 55 orang ni kita bawa balik ke balai dan kita akan jalankan siasatan. Polis Sandakan sehingga kini merekodkan 119 tangkapan sejak penguatkuasaan PKP pada 18 Mac lalu. Dalam perkembangan lain, ACP Muhammad Azhar menegaskan kepada orang ramai agar tidak mengalihkan penghadang sekatan bagi membuka jalan yang ditutup sepenuhnya oleh pihak polis. Pada Khamis, tular di media sosial terdapat individu yang telah mengalihkan penghadang sekatan di Jalan Siseli Sandakan selepas ditutup sepenuhnya pada hari pertama penguatkuasaan PKP tahap 3. Seramai 38 individu dikenakan kompaun kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Keningau dan Tambunan Selasa lalu. Ketua Polis Keningau DSP Syahrudin Mat Hussein memberitahu kompaun dikenakan ketika operasi Snap Check COVID-19 di Kilometer 2 Jalan Keningau Apin-Apin, Jalan Duruk Keningau dan sekitar Pekan Tambunan. Kesemua individu terbabit melanggar arahan PKP tanpa alasan yang kukuh dan melakukan kesalahan di bawah Peraturan 3/1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan Nombor 2 2020 dan boleh didenda RM1,000. Sementara itu, rata-rata orang awam yang ditemui di Pekan Keningau berharap pelanjutan PKP tahap 3 ini dapat memastikan usaha memutuskan rantaian COVID-19 berjaya. Sangat penting sekarang untuk mengelakkan penularan ini wabak
COVID-19 lah. Jadi untuk semua lah kalau boleh ikutlah apa saranan kerajaan tentang ini mengawal ini penularan COVID-19 lah. Ramai yang didenda ya, didenda RM1,000 dan senario ini nampaknya berubah. Penduduk Keningau semakin menghargai masa PKP peraturan yang diberi dan tidak banyak sudah yang keluar. Pada pendapat saya, tindakan Rimani itu sangat berpatutan untuk menyadarkan semua orang ramai, khususnya rakyat Malaysia. Pasukan Polis Marin PPM Tawau menahan seorang lelaki warga tempatan dan seorang warga Indonesia yang cuba menyeludup masuk 5,000 kilogram ketam hidup ke Tawau awal pagi semalam. Hasil laut itu dianggarkan bernilai RM400,000. Pegawai Pemerintah PPM Wilayah 4 Tawau DSP Muhammad Nazari Ismail berkata ketam hidup berkenaan ditemukan di dalam 250 kotak di atas 2 jongkong menuju ke muara Sungai Tawau Lama yang dipercayai dari Sungai Nyamuk Indonesia. Dan modus operandinya adalah membawa menggunakan jongkong perahu dengan muatan ketam itu mengalir ke kawasan Sungai Melayu. Dari situ di waktu pagi ke di waktu tengah malam dia akan memunggahkan ketam-ketam tersebut ke dalam perahu yang berdata sebagai perahu TW Tawau. Kesemua rampasan diserahkan kepada Jabatan Perikanan untuk tindakan lanjut. Menurut DSP Muhammad Nazari, tangkapan tersebut merupakan kes pertama seumpamanya sejak PKP dikuatkuasakan. Kes disiasat di bawah Seksyen 24 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Baik, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.